Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton kisah seram alam jin. Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang support KSAJ dengan meraihnya tontonan dan juga subscriber sehingga 1,000 dan juga tontonan lebih 4,000 jam. Syukur Alhamdulillah di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, di atas support daripada budi bicara yang baik daripada kalian semua, tercapailah akhirnya 1K tu. Alhamdulillah. Daripada Nawai tu aku asal dulu pernah aku berniat sekiranya mencapai 1,000K, maka aku akan kongsikan kepada kalian semua, aku akan dedahkan kepada kalian semua lokasi dan juga situasi bagaimana gangguan keluarga aku berlaku. So di mana lokasi tu, bagaimana keadaan dan kejadian tu berlaku, aku nak kongsi bersama kalian semua. Setelah aku dapat izin daripada orang tua aku, ibu aku, mak aku dapat izin, dia kata boleh dedahkanlah, ceritalah pada semua. Ini adalah kisah sejarah yang benar-benar berlaku kepada keluargaku pada waktu ketika kami baru pindah di lokasi kampung ni pada tahun awal tahun 1980-an, 1990-an. Sepanjang 10 tahun, sepanjang berbelasan tahun itu kami diganggu dengan gangguan yang bagi aku agak mental lah. Menguji kami punya keimanan, kesabaran dan juga ketahanan kami ya. Mungkin ada yang sedar dan mungkin ada yang tak sedar bahawasanya kami ada berkongsikan, ya aku ada kongsikan dengan kalian semua beberapa episod, 7 episod berkaitan dengan gangguan yang benar-benar berlaku kepada keluarga kami dulu. Aku akan bagi tahu kalian semua bagaimana rupa lokasi tu masa benda tu berlaku. Jadi kita sekarang berada di lokasi rumah mak aku. Ni lokasi rumah mak aku. Inilah lokasi di mana kami sekeluarga dulu kena gangguan yang bagi aku susah nak gambarkan lah. Jadi tanpa membuang masa, mari. Aku ajak kalian semua, jom dengan berbesar hati, mari jumpa masuk. Kita tengok, kita saksikan. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahulah sedikit gambaran untuk kalian semua, sedikit gambaran ya. Dalam tahun 80-90-an dulu. So inilah rumah mak aku dulu. Ini duduk ada pokok, tak ada pokok. Ini semua clear ni. Ini clear, ada pagar. Bersih pagar dia. So daripada dalam nampaklah luar. Sebelah ni hutan. Ni hutan ya, kelapa sawit. Kemudian sini pun kelapa sawit. Di depan ni semua kelapa sawit dan juga pokok pisang liar. Jalan pula dulu bukan jalan ni lah, jalan kampung lah dulu ni. Ada batu-batu kerikil, tanah merah, ada rumput semak-semak sikit. Yang belah sini hutan kelapa sawit dan juga pokok pisang liar. Ini jalan dia. Jalan kampung tu. Satu hala ni. Ini dulu hutan ni. Ini pun ada jalan. Ini pun jalan. Bermaksud sana ada jalan. Sini pun ada jalan. Sebelah rumah mak aku ni dulu pun hutan. Ada hutan, ada pokok jejawi sini. Ini dulu. Sebelah dia itu apa nama, pencen askar. Itu dulu ada dah. Masa mak aku duduk sini dulu dengan arwah ayah aku, sana pun dah ada dah rumah. So di antara rumah aku dan juga rumah sana, tengah-tengah ni ada pokok besar. Hutan dan juga pokok besar jejawi yang memisahkan kedua-dua rumah. Dekat sini pula, di antara hutan-hutan ni, dulu ada satu pokok tau. Satu pokok besar, besar sampai ke atas pokok tu seakan-akan macam pokok durian, tapi bukan pokok durian. Itulah tunggai. Itu orang tunggai pokok ni kat sini. Satu-satunya pokok. Macam biasalah, bila baru lepas pindah dekat rumah baru ya, dekat kawasan baru, kita nak kenal lah dengan jiran-jiran tetangga sebelah-sebelah ni. Jadi kita buatlah kenduri siang tu. Dah selesai siang tu kenduri, akak aku ni pun pergilah kemas rumah, sapu-sapu. Waktu tu senja dia sapu kat sini. Dia sapu kat sini. Dekat laman ni dia sapu. Dekat area sini. Dia sapu dekat area sini lah. Bersihkan laman. Pada waktu ketika tu tak macam ni. Environment dia tak macam ni lah ya. Ni ada banyak kucing. Kucing banyak. Diamlah orang tengah buat cerita lah. Kamu ni. Duduk diam-diam situ ya. Okey, ini pintu rumah mak aku lah.
Jadi kita masuk ke dalam rumah mak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan salah anggap yang aku tutup lampu rumah ni, aku biarkan lampu suluh ni sebab rumah ni privacy. Jadi aku tak nak beritahu pada umum lah macam mana keadaan secara terang-terangan dalam rumah. Ini privacy, ini perjanjian di antara aku dengan mak aku. Jadi aku kena buat dalam kaedah yang macam ni supaya penglihatan kalian semua yang menonton video ni tertumpu hanya pada lampu ni sahaja. Macam itulah. Itulah perjanjian dengan mak aku. Kalau tidak, mak aku tak benarkan. Kakak aku, saudara mara yang lain, semua baring dekat sini malam tu. Biasalah, bila dah berkumpul, baring ikut merata lah. Baring ikut merata dekat sini. Dia kakak aku pun tidur dekat sini. Bila dia tidur dekat sini, tiba-tiba, lebih kurang dalam pukul 2-3 pagi macam tu lah. Kakak aku dapat rasa tau. Dia kat sini, dia dapat rasa macam ada seekor kucing tengah mematikan kakak aku daripada jauh. Bila aku tengok, kucing hitam. Kemudian kucing hitam tu, dia lompat dekat kaki kakak aku. Dia lompat. Bila lompat, kemudian kucing tu hilang. Malam tu, pada waktu malam tu, 2-3 pagi macam tu. Lepas tu, keesokannya macam masa. Keesokannya, kalau daripada cerita tu, chapter yang pertama tu, agak aku tak boleh nak bangun. Dia tak boleh nak bangun, kaki dia lumpuh. Lumpuh kedua-duanya. Lumpuh. Di sinilah kakak aku baring malam tu. Di sini. Tapi masa tu rumah ni tak ada. Rumah ni tak ada ni. Ni dinding ni tak ada. Dinding plywood ni dah. Ini baru dibuat ni. Baru dibuat sebab partition dan tu ada dah buat kerja. Kalau ikutkan sebenarnya ni sepanjang ruang ni dengan beam yang sebelah tu adalah ruang tamu utama. Di sinilah kakak aku baring yang kaki dia kena dintas dengan kucing misteri berwarna hitam. Kemudian keesokan paginya terus tak boleh bangun. Lumpuh. Waktu ni aku bosan dari rumah. So dia minta lah izin dekat mak aku. Mak, nak keluar rumah kejap mak. Nak tengok anak. Malam tau. Masa ni malam. Tengah malam. So mak aku cakap apa dibuatnya. Boleh tengok anak kat luar. Dulu bukan ada handphone. Lagi pun baru pindah kat tempat kawasan baru. Ya. Akak aku ni pun dah besar berbanding dengan adik-adik lain kecil. Dia nak kawan dengan siapa. Jadi dia nak tengok arnab dekat luar, nak menghilangkan bosan. Dia mintalah izin kat mak aku. Mak, nak tengok arnab je dekat luar mak. Nak tengok anak. So mak aku pun kata, pergilah. Akak aku pun pergilah tengok arnab. Nak tengok arnab tu. Nak tengok arnab kat luar kan. Jadi akak aku pun duduk dekat sini. Maksudnya ada kursi. Sini ada kerusi. Aku duduk dekat sini. Dia duduk sini. Dia nak tengok anak dia main. Tiba-tiba dekat penjuru sana. Penjuru sana. Dia nampak macam ada benda putih. Benda putih berbungkus ya. Di penjuru sana. Benda putih tu dia melayang ke sana. Dia melayang. Dia aku tengok lah. Dia melayang ke sana. Apa benda tu? Apa benda tu? Dia bukan meloncat macam ni tau. Dia bukan meloncat. Tak. Dia macam ni. Dia macam ni. Itu. Tapi berbungkus. Kejap aku dekat sikit. Aku rapat sikit. Buat lampu dulu. Jangan takut dulu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di sini. Ada nampak benda tu di sini. Penjuru sini. Dekat penjuru sini. Benda penjuru tu dia nampak melayang, bergerak ke arah belakang. Dari sini. Dia melayang ke arah belakang sana. Dulu sini tak ada rumah. Dalam tahun 90-an dulu sini tak ada rumah. Sana tak ada rumah. Depan ni tak ada rumah. Sana tak ada rumah. Yang ada sini depan ni kelapa sawit dan juga ada pokok-pokok pisang. Pokok pisang liar. Sini kelapa sawit dan pokok pisang ni dia di depan ni. Ini bersama. Kelapa sawit dan juga pokok pisang liar. Inilah laluan dia yang aku nampak. Aku boleh katalah benda tu macam pocong. Nak tengok arah nak katanya. Nak tukar posisi. Sebelum ni dekat sana.
Tapi sekarang ni dah pindah dekat sini, dalam sikit. Tadi nak tengok arenap lah main-main dekat sini, tepi-tepi ni. Masa tengah tengok arenap tu, kedudukan dari sana dari sana, akak aku nampak dari sana ada cahaya macam berbola api. Berbola api pada tahun 1980-an. Masa tu akak aku ingat orang kampung bawa lampu limpah. Dia bawa lampu limpah, macam lampu nak jalan-jalan tengah-tengah malam tu, bukan lampu solo, lampu limpah tu, lampu limpah macam ada cahaya api tu kan. Macam tu. Oh, akak aku ingat kau orang kampung yang pakai pergi masuk celah-celah kebun ni, jalan-jalan tengah-tengah malam, mungkin nak cari katak ke apa kan. Akak aku fikir macam tu. Tapi tak macam mana, tiba-tiba benda berbola api tu makin lama makin menghampiri ke rumah ni. Masa dah makin menghampiri dekat rumah ni, semakin hampir dekat rumah ni, sini, makin menghampir, semakin hampir, masa itulah aku dapat tahu, rupa-rupanya itu bukanlah lampu limpah, tetapi adalah kepala manusia yang dicahayangi dengan api, macam ada api dekat isi perut dia. Ataupun kita boleh panggil macam penanggal lah, penanggal. Di sinilah aku nampak. Daripada hutan ke sini, masa tu aku dah kaget lah, tapi tak boleh nak bergerak. Dah sampai sini, tiba-tiba benda tu patah balik menuju ke atas pokok. Atas pokok yang aku cakap pokok besar tu. Dia ke sini. Dah semakin dekat tu, tiba-tiba dia pergi ke atas pokok. Ujung pokok tu. Masa yang kepala manusia tu, yang lansuyo penanggal tu, yang semakin hampir tu, lepas tu patah balik ke arah pokok tu, masa tu lah kakak aku boleh bergerak. Terus kakak aku angkat kaki, masuk dalam rumah, jumpa mak aku. Kita dalam perjalanan nak ke belakang rumah mak aku ni. Ni ekor lama dia. Ekor lama zaman-zaman dulu ni ada terkeluar. Ni bansal belakang rumah mak aku. Jadi ni pun ada kisahnya juga ni. Bansal ni dulu. Tak apalah. Kemudian aku cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah duduk satu tempat. Dan kakak aku jumpa pontianak. Tapi bukan malam tau, kakak aku jumpa waktu siang. Sebentar, di rumah, belakang rumah mak aku, rumahnya aku yang buat. Belakang rumah mak aku supaya senanglah apa-apa nanti. Nak tengok kan jaga mak aku yang dah tua. Okay, di sini. Ini dulu, tempat ni, di hujung ni, ada pagar. Ada pagar daripada rumah. Ingat tak laluan aku cakap dia? Laluan pocong tu. Daripada depan tu kan, laluan pocong. Ni sambungan dia. Sambungan dia sampai ke belakang sana. Ini dulu tak ada jambatan ya, tak ada cross. Ini semua dulu parit. Ni parit original lah. Ni semua dulu pagar. Ni semua dulu pagar. Dekat sini dulu ada pokok durian. Satu, sana dua, kat belah sini tiga. Ada tiga pokok durian. Sini ada satu pokok sukun. Ada satu pokok getah. Pokok getah tu bukan arwah bapak aku tanam. Itu memang pokok getah original. Tapak tanah ni dulu. Dulu sini tapak tanah ada pokok getah banyak. Tu arwah bapak aku cakap dengan kontraktor, di antara banyak-banyak pokok getah tu, tinggalkan satu. Katanya, tinggalkan satu. Sebab apa so tinggalkan satu? Wallahualam. Kakak aku ni pergi belakang ni masa petang tu, lebih kurang dalam, tak tahu lah pukul berapa, aku lupa lah, tapi dalam lewat petang lah. Mungkin asal kot, dalam pukul 5, 6 macam tu. Dia kutip lah biji getah dekat sini daripada pokok original asal pokok getah tu. Dia ambil biji getah dia, nak bawa main. Masa dia tengah ambil biji getah tu dekat sini, biji getah, okey, bayangkan ini pagar ini pagar. Tengah ambil biji getah kat sini, tiba-tiba dia nampak macam ada sesuatu seakan-akan tengah memerhatikan dia dekat sana. Ada benda memerhatikan dia. Bila kakak aku tengok amatikan betul-betul, Masya Allah, rupa-rupanya ada kain putih, rambut panjang. Kain putih, rambut panjang. Muka aku cakap tak berapa nampak, tapi kain putih, rambut panjang, berselindung di sebalik daripada pokok-pokok getah itu. Itu dia. Dekat sana dulu, pokok getah tau. Pokok getah, pasal ada pokok jawi. Pokok getah tu macam bukan kebun lah. Macam bukan kebun orang. Pokok getah terbiar. Sebab dia semak-semak tinggi aku cakap. Dekat situlah dia nampak ada benda memerhatikan dia. Kain putih, rambut panjang. Di sebalik pokok getah tu memerhatikan dia. Aku cakap, alamak, buat hal lagi ke? Takkan petang-petang siang-siang menampak? Apa lagi aku buat? Cabut kaki lari lah.
Macam yang aku cakap tadi, partition ni pada awalnya tak ada. Jadi, ini adalah ruang tamu. Sepanjang ni adalah ruang tamu. Di situlah ada TV, kemudian dilansir situ ni dibiarkan buka, tingkap pun dibiarkan buka. Akak aku tengah baring dekat sini. Akak aku tengah baring dekat sini. Sambil tu tengah menonton TV dekat sini. TV tu betul-betul dekat depan ni. Dekat depan tingkap tu. Jadi, pada waktu ketika tu, masa lansir ni dibiarkan buka, tingkap ni pun dibiarkan buka, nampaklah apa yang berada di luar tingkap tu. Masa tu lah kakak aku nampak ada kelawar dari sana. Dari sana, kelawar tu, dia terbang ke sana. Dia terbang daripada ke kiri ni, kiri sisi tingkap ni, terbang ke kanan tingkap. Kelawar tu besar macam kucing. Ni, macam kucing. Besarnya macam kucing ni. Kelawar tu. Tapi kepala dia, kepala manusia. Ini yang kakak aku nampak. Lepas kakak aku nampak, kelawar tu terbang, kepala manusia, rambutnya lebih ke gambar gerbang sikit, agak apa yang dikatakan, apa yang digambarkan kat aku, rambut dia macam gerbang kotor-kotor macam tu lah, macam serabut. Muka dia memandang ke arah kakak aku yang sedang baring kat sini. Bila kelawar tu lagi lintas, macam ni ke sini, hilang daripada pandangan, terus akak aku pengsan. Di sinilah akak aku nampak ada satu kelawar, kepala orang, dia ke sana. Dia ke sana. Dia lintas daripada sini, dia ke sana. Okay, sekarang ni kita beralih pula pada bilik mak aku. Tadi bilik kakak aku. Sekarang kita beralih pada bilik mak aku. Berkaitan dengan kisah yang berlaku pada bilik mak aku. Nauzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okey, dekat bilik mak aku ni, masa ni dalam keadaan waktu maghrib. Cerita dia waktu maghrib. Abang saudaraku menumpang bilik mak aku ni nak solat maghrib. Dalam keadaan solat ni dalam keadaan solat. Allahu Akbar. Tengah solat ni, tiba-tiba dia dapat rasakan macam ada benda peluk dia daripada belakang dia. Benda ni jarang berlaku. Kalau ikutkan, mustahil lah ada benda kacau tengah solat. Tapi nak buat macam mana? Memang itulah keadaan asal cerita pada waktu dia diganggu tengah solat maghrib. Jadi apa dia buat? Tak nak dia terpaksa melawan, lepaskan diri. Minta maaf lah, dia terpaksa lepaskan diri sebab tak khusyuk. Dah mula tak khusyuk daripada solat dengan keadaan tak khusyuk. Jadi dia batalkan dia punya solat dia. Dia lepaskan tangan dia. Kemudian dia tolehkan pandangan dia ke arah tingkap. Masa ditoleh tu, tingkap tu macam ni. Dia bukan lansir ni, lansir tu tebal pada waktu tu Dia macam masa ditoleh tu macam ada benda yang masuk ke belakang lansir. Jadi abang saudara aku ni pudalah marah dia. Dia hayungkan tangan dia. Dia terhayungkan tangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ni masa kena ni tembus ni. Dia masa tu tak ada jiri-jiri lagi tak ada jiri-jiri lagi. Masa dia tumbuk ni, pecah tingkap ni. Tingkap ni pecah. Tapi benda yang macam seakan-akan macam ada benda di belakang lansir ni, masa abang saudara aku tumbuk, benda tu tiba-tiba keluar daripada celahan ni. Dia keluar daripada celahan ni. Benda yang ni, macam ni, dia keluar daripada celahan. Masa dia keluar celahan ni lah, abang saudara aku ni nampak muka dia memang betul-betul seteruk-teruknya, seburuk-buruknya makhluk yang dia pernah nampak. Digambarkan macam pucong. Macam pucong, lebih kurang macam pucong. Kalau kalian kata pucong bukannya dalam keadaan berbungkus, tangan tengah berbalut, macam mana dia nak peluk? Manalah aku tahu. Itu dalam keadaan dia tengah menyerupai makhluk tengah berbungkus. Mungkin masa dia peluk tu dalam keadaan jin tu tengah dalam keadaan original dia. Lagi bila dia nak menunjukkan muka dia, mungkin masa tu dia tengah dalam keadaan berbungkus. Sekali dia lah nak menyerupai apa pun. Pada asal cerita ni macam tu lah. Abang saudara dah tumbuk, tak kena dia, pecah tingkap ni. Benda tu elak, keluar daripada lansir ni. Masa tu dah nampak muka dia. Bila nampak muka dia, sekejap dia, dalam beberapa saat, mungkin 1-2 saat, benda tu terus menghilangkan diri di sebalik tingkap ni, tembus keluar. Pada waktu ketika tu, mak aku dengan ada seorang orang kampung dekat luar belakang rumah tengah buat pagar
tengah memagar rumah pada waktu maghrib. Bukan pagar yang biasa tu dah. Pagar dalam kaedah bentuk Islam lah. Membanggar dalam kaedah bentuk Islam. Tengah pagar rumah supaya tak nak ada gangguan tu. Masa ketika itulah abang saudara aku ni kena kacau tengah solat maghrib di bilik mak aku ni. Ini bilik kakak aku, ini bilik mak aku. Yang paling angker dan keras pada waktu ketika itu adalah di bilik kakak aku di sini. Okay, inilah yang dikatakan satu-satunya bilik yang angker yang mengganggu kakak aku. Inilah dia bilik dia. Okay, keadaan dia macam ni. Malam tu, akak aku tengah baring dekat sini atas katil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okay, dia tengah baring. Dia tengah dalam posisi nak tidur ni. Tiba-tiba dia rasa macam dekat tingkap tu ada benda yang melintas tau. Melintas daripada sini, dia melintas ke sana. Tak laju, lebih kurang melintas dalam keadaan orang yang tengah berjalan. Tapi bukan berjalan. Benda tu statik. Sebagai contoh macam ni, statik lah. Macam tu. Kalau orang berjalan, dia akan macam ni. Dia akan macam ni kan. Ni tak, dia macam ni. Daripada ke kiri dan ke kanan. Kemudian, daripada ke kanan, dia patah balik ke kiri. Itu salah satu gangguan lah. Yang kakak aku tengah tidur, tengah-tengah malam tu. Tengah malam, lebih kurang 2-3 pagi dia terjaga. Benda tu seakan-akan mengejutkan kakak aku yang tengah tidur. Untuk dapat melihat apa keadaan benda tu sedang lakukan depan mata kakak aku. Tapi gangguan yang paling menakutkan dia, bukan pada waktu ketika benda tu melintas daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri, bukan. Bukan gangguan tu yang paling menakutkan dia. Gangguan yang paling menakutkan dia, yang paling mengejutkan dia pada waktu ketika dia macam ni. Dia tengah tidur tau. Dia tengah tidur ni contoh tau pada waktu ketika tu. Tengah tidur, tiba-tiba dia rasa macam badan belakang dia ni dianjak-anjak, ditolak-tolak daripada bawah katil belakang dia ni. Dia fikir apa benda yang tolak di bawah katil ni? Dia nak perhatikan lah, dia nak tengok kan. Apa benda ni? Masa dia nak usah tu, dia nak tengok tu, dia nak perhatikan bawah katil tu. Dia nak perhatikan tau. Bila dia nak tengok bawah katil tu, Masya Allah. Pada waktu ketika dia nak tengok ni, benda tu mengintai daripada bawah katil. Tepat. Benda tu mengintai daripada bawah katil. Keluar. Benda tu keluar. Bawah katil. Tengok dia. Mau tak terkejut member tu? Terkejutlah member tu. Lepas tu kadang-kadang dia dengar ada orang zikir dalam bilik ni. Zikir? Tak tahulah siapa yang zikir. Tapi suara tu macam suara seakan-akan orang lelaki. Tapi dalam kumpulan yang ramai macam tu. Kadang-kadang dia nampak macam ada kelibat. Perempuan berdiri dekat situ. Ada juga kadang-kadang tu tengah tidur ni, dia buka mata sikit, ada perempuan duduk sebelah dia ni. Tengok dia. Tapi muka perempuan tu, dekat luar tu memang tak jelas lah muka dia. Tapi masa dia mengintai dekat bawah katil, dia keluarkan kepala dia. Kemudian masa dia tengok kakak aku ni, muka dia, akak aku cakap, seakan-akan perempuan muda. Tapi tak jelas, kabur-kabur mukanya. Itu yang dikatakan oleh kakak aku. Gambaran kakak aku pada waktu ketika permulaannya, perempuan tu menonjolkan mukanya. Ada 3 abang saudara aku ni pada mulanya bila dia dapat tahu yang ada gangguan pada keluarga aku bila baru pindah sini, yang bilik ni dikatakan angker. Awalnya abang saudara aku ni 3-3 ni macam tak mustahil lah benda ni kan. Tak betul lah. Dia cabar-cabar lah. Kalau ada tunjuklah muka dia cabar. Kalau kita ikutkan zaman sekarang ni, kalau kita buat paranormal ke apa, kalau kita cabar, tak semestinya benda tu akan tonjolkan diri dia serta-merta. Betul tak betul? Ikut nasib ikut lak. Tak, pada waktu ketika tu, masa abang saudara aku ni cabar benda tu, 3 orang abang saudara aku, dia cabar. Akak aku dekat luar. Dia suruh keluar pergi lepak depan TV. Abang saudara aku ni, dia pergi masuk dalam bilik, 3 orang ni, dia masuk dalam bilik. Dia pakat, okey, jom kita masuk dalam bilik. Aku tak nak ada siapa pun keluar daripada dalam bilik ni. Tutup pintu.
kunci. Dia kunci tau. Itu masalah dia. Dia kunci, kemudian masing-masing ambil pot. Ada yang duduk atas katil, ada yang berdiri, ada yang tengah baring. Sambil tu tengok tingkap tu. Dia orang berbual bicara lah. Dia orang sembang-sembang. Ada ke benda ni? Mana ada benda ni? Ini mungkin ni akak aku ni silap tengok kot, fikir yang bukan-bukan kot. Sambil tu tengoklah kat luar, sembang. Tiba-tiba lah, tak tahulah pandangan dia orang ni malam tu mungkin dipermudahkan. Dia nampak tau. Dia nampak daripada hujung, dia nampak mula-mula sama-sama benda putih. Sama-sama, makin lama makin jelas. Tengok kat tingkat tengah-tengah tu. Makin jelas sampailah benda tu betul-betul menunjukkan muka dia. Tak tahulah, mungkin benda tu menunjukkan muka dia melepasi tingkap tu ke arah abang aku, abang saudara aku 3 orang ni. Dia kata muka dia memang buruk lah katanya. Tak seperti macam mana yang kakak aku cakap, kata muka elok tak. Dia kata muka dia buruk. Jadi kelang kelibut lah 3 abang saudara aku ni. Keluar gopoh-gapa, masing-masing berebut nak buka pintu. Bila berebutnya pasal lupa nak buka kunci, tercabut pintu ni, roboh dibuatnya. 3 orang libat. Roboh dibuatnya, keluar berlari ke arah ruang tamu, jumpa dengan kakak aku dengan mak aku yang tengah tengok TV. Roboh pintu ni, roboh. Itulah orang cakap, mulut jangan labang. Kan, kalau Allah bagi rezeki, dia tak ada kita jumpa, tak kuat semangat, habis. Itulah yang berlaku pada keluarga aku dalam tahun 1980-an, 1990-an dulu. Pada waktu ketika kami baru berpindah di lokasi tapak kampung ni. Ini adalah kisah benar ya, bukan reka-reka nak meraih semata-mata konten, nak dapatkan sambutan dan juga tontonan umum, tak. Ini adalah yang benar-benar berlaku kepada keluarga aku. Penerangan dalam kisah kali ini tak ada detail. Kalau kalian nak tengok bagaimana kisah secara detailnya, kalian boleh tengok dekat konten yang sebelum ni yang aku dah upload. Itu memang detail. Setiap satu gangguan tu ada episod-episod dia. Soalannya, adakah benda tu berlaku lagi pada keluarga aku sekarang? Tak ada. Benda tu dah tak ada. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Yang dulu-dulu tu dah tak ada. Yang gangguan-gangguan kasar, yang rare ni dah tak ada dah. Tu masa tahun 1980-an yang baru-baru masa kami bawa pindah tu, ya memang betul. Memang sangat keras, menyakitkan perasaan, minda, mental pada mak dan juga kakak aku. Pada waktu ketika tu aku kecil lagi, so aku tak ingat. Dengan berdasarkan kisah yang mereka ceritakan pada aku, itulah aku tahu. Kalau tidak, aku pun tak tahu. Andai kata sepanjang perjalanan konten ni, rakaman ni, kalau kalian ada nampak ada sebarang aktiviti ataupun penampakan yang mencurigakan, mohon komen dekat bawah. Ya, aku sepanjang aku buat rakaman ni, aku tak tengok pun, aku tak tengok detail pun, aku pakai lepas je. Jadi kalau kalian nampak tengok, dapat lihat macam ada penampakan lah masa buat rakaman tu, tolong komen dekat bawah. Aku harapkan benda tu tak ada lah. Aku harap tak ada penampakan lah ya. Sebab memang kami yakin dah tak ada sangat lah, dah tak ada. Kami tahulah memang tak ada dah benda tu. So aku harap tak ada lah penampakan tu yang terlihat dalam sepanjang rakaman ini dibuat. Jangan lupa ya, tekan button subscribe, like maupun share. Kalau nak share lah pada semua yang tontonan yang lain, supaya masing-masing dapat mengalami, meraih sebarang manfaat daripada kisah ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua, dan juga kepada mereka-mereka yang support channel KSAJ ni, Kisah Seram Alam Jin. Dengan jayanya kita dah mencapai 1K untuk permulaan. Syukur Alhamdulillah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kami, dan juga kepada kalian semua. Aku doakan kepada kalian semua yang menonton supaya dimurahkan rezeki, dibekalkan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di kalangan golongan-golongan orang-orang yang beriman, ya, mudah mendapat petunjuk dan dipermudahkan segala urusan harian kalian semua. Insya-Allah, atas kebenaran dan juga keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berjumpa lagi dalam sesi bicara dan juga episod yang konten-konten yang akan datang, dalam kisah-kisah yang lebih misteri, insya-Allah kisah yang lebih seram untuk tatapan semua yang menonton. Terima kasih banyak-banyak kerana support Kisah Seram Alam Jin. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.